Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, Okey, untuk kelas pada hari ini cikgu akan mengajarkan berkaitan dengan kitab penunjukan asas. Okey, cikgu minta maaf lah, cikgu punya komputer rosak. Jadi sepatutnya cikgu dah sediakan slide lah, slide pembentangan tu, yang seperti gambar yang cikgu letak dalam grup tu. Tapi disebabkan cikgu punya display komputer ada masalah, cikgu terpaksa hantar cikgu punya laptop ke kedai. Jadi apa yang cikgu mampu, cikgu buat yang terbaik lah, yang cikgu boleh. Sebenarnya cikgu nak ajar korang berkaitan dengan kitab penunjukan asas lah. Sebelum ni cikgu dah mengajar korang berkaitan dengan refrigerant, color code refrigerant, nombor refrigerant dan apa fungsi refrigerant. Dan hari ini cikgu nak ajar berkaitan dengan kitab penunjukan asas. Okay, kitab penunjukan asas ni ialah komponen-komponen yang digunakan dalam bidang penyejukan, dalam sistem penyejukan, sistem penyejuk bekuan ataupun penyaman udara. Okey, yang kita biasa guna, yang paling banyak sekali digunakan ialah kitar penyejukan asas compression lah. Sistem compression. Sistem compression ni mesti ada ni lah, mesti ada pemampat. Sistem compression dia mesti ada compressor. Okey, ada 4 jenis sistem penyejukan yang pada masa ni yang banyak digunakan. Okey, sistem compression, mechanical compression adalah sistem yang pertama. Chris, sistem compression ialah sistem yang banyak digunakan, yang pertama lah. Yang keduanya sistem absorption. Sistem absorption ni banyak digunakan di industri, digunakan pada bidang penyejukan. Kalau kita tengok yang pada dekat Merlimau ni, dekat Serkam lah, kilang Watlai digunakan sistem absorption tu. Sebab digunakan amonia. Baru-baru ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas, ada kebocoran gas amonia kan. Dan ada pekerja-pekerja Watlai yang telah dirawat. Jadi amonia ni digunakan dalam bidang penyejukan lah, sebagai refrigerant. Dicampurkan dengan air, dipanaskan, kemudian dia akan buat satu kitaran, macam kitaran yang kita tengok depan mata kita sekarang ni. Kenapa guna amonia dan air? Sebab dia murah. Tetapi amonia R717 ni, dia bahaya, bertoksin, dan juga ada kebakaran lah. Dia dalam A2L tak salahnya, rating kebakaran dia. Apa tu A2L, apa itu R717, boleh rujuk balik video YouTube yang telah cikgu tunjukkan sebelum ni lah. Okey, untuk hari ini cikgu nak ceritakan berkaitan dengan kitar penyejukan asas dan komponen-komponen kitar penyejukan asas. Dalam slide cikgu tu nanti, kalau cikgu punya komputer dah okey, cikgu akan bagi slide tu pada korang semua. Jenis-jenis komponen kitar penyejukan asas, dan setiap komponen tu ada jenis-jenisnya lagi. Okey, untuk hari ni cikgu nak tunjuk kat korang kitar penyejukan asas, macam mana fungsi dia. Okey, kitar penyejukan asas yang sebelum ni cikgu tunjuk kat korang, ada satu macam litar kan. Okey, litar tu diaplikasikan dalam banyak sistem penyejukan dan juga penyaman udara lah. Okey, kalau kita tengok dalam litar tu, refrigerant atau bahan pendingin, ataupun kita sebut selalu gas kan, dia akan disedut. Okey, refrigerant tu akan disedut, daripada pipe ni, masuk ke dalam pemampat ataupun kompresor. Okey, dia masuk melalui akumulator. Okey, nampak ni akumulator. Ini akumulator. Cikgu try nak hidupkan cikgu punya lampu.
Okey, ini akumulator lah. Akumulator. Yang hitam tu. Okey, cikgu dekat dengan kamera sikit. Okey, ada pipe yang masuk ke dalam dia ni. Okey. Itulah akumulator. Okey, yang ini yang tabung kecil ni sebelah kompresor. Okey, apa fungsi akumulator ni? Akumulator ni fungsi dia ialah untuk memastikan refrigerant yang balik ke kompresor dia dalam bentuk wap sepenuhnya. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab penunjukan asas tu, daripada pipe ni, okey, daripada penyejat ni, okey, refrigerant yang masuk dalam akumulator, dia tidak sepenuhnya masuk dalam bentuk wap. Okey. Dia masuk dalam bentuk wap campur cecair lah. Okey. Jadi kalaulah cecair masuk ke dalam, kalau refrigerant tu berbentuk cecair masuk ke dalam pemampat, apa yang berlaku? Pemampat boleh rosak lah. Pemampat kita boleh rosak. Jadi akumulator ni fungsi dia ialah memastikan semua refrigerant yang masuk dalam pemampat dalam bentuk wap. Sebab tu kita panggil gas kan. Sebab refrigerant dia masuk dalam pemampat ni mesti dalam bentuk gas. Okey, sifat dia dalam bentuk gas. Kemudian pemampat fungsi dia lah untuk meninggikan tekanan. Okey, pemampat fungsi dia untuk meninggikan tekanan. Tinggikan tekanan siapa? Tinggikan tekanan bahan pendingin atau refrigerant yang masuk tadi dalam pemampat. Bila dia keluar dekat sini. Okey, dia keluar dekat sini pipe ni yang cikgu pegang ni. Okey. Dekat sini lah. Dia keluar daripada atas pemampat ni, dia keluar. Ini kalau dia berfungsi ni, dia dalam keadaan yang panas. Okey, dalam keadaan yang panas. Okey, dia keluar daripada pemampat dalam keadaan yang panas, bertekanan tinggi. Okey, tekanan dia kita boleh estimate 250 hingga 350 PSI bergantung pada refrigerant apa yang digunakan. Okey. Dan tekanan tinggi. Suhu juga tinggi. Okey, kalau pegang ni boleh melecur tangan ni. Dia dalam 50 hingga 60 lebih darjah Celsius. Okey. Kemudian bila dia keluar daripada pemampat, refrigerant yang berwap tinggi tadi, yang panas tadi, pergi mana? Dia masuk dekat dalam gegelung. Dia masuk dalam gegelung penyejat. Okey, yang bawah ni sama macam atas kan? Okey, kedua-duanya ialah kita panggil heat exchanger ataupun penukar haba. Tetapi bawah dan atas berbeza sifat dia. Okey, sifat kondenser dalam bahasa Inggerisnya ataupun pemeluap ialah untuk menyingkirkan haba. Okey. Sampai dekat sini refrigerant, kipas akan berputar, menarik udara yang masuk, udara yang biasa ni masuk melalui kondenser ataupun pemeluap. Bila dia keluar, dia panas. Sebab dia nak singkirkan haba daripada penyejat ni. Okey, dia singkirkan haba daripada penyejat. Bila dia nak singkirkan haba, dia nak singkirkan haba daripada pemeluap. Okey, kemudian bahan pendingin tadi, suhu dia akan berkurang. Tekanan dia akan tekanan akan berkurang suhunya. Okey, tekanan tetap masih sama lagi, tetapi suhunya akan berkurang. Bila refrigerant atau bahan pendingin keluar daripada penyejat ni, bila refrigerant keluar daripada pemeluap, okey, dia keluar dekat sini, dia masih lagi dalam tekanan
tinggi. Tetapi bentuk dia daripada wap tadi masuk, okey, dia keluar dekat sini, okey. Dia dah bentuk cecair bertekanan tinggi. Dia dah bentuk cecair bertekanan tinggi. Ni yang cikgu tunjuk ni. Yang merah ni ada tanda laser ni. Okey. Okey, dekat situ. Okey, kemudian dia masuk dekat peranti pemiteran. Kita panggil ni peranti pemiteran lah. Peranti pemiteran ni, paip-paip halus ni, paip yang kecil-kecil ni. Peranti pemiteran ni fungsi dia terbalik daripada pemampat. Okey. Kalau tadi pemampat meninggikan tekanan dan mengubah refrigerant daripada bentuk cecair, dia dah berubah jadi bentuk wap. Tetapi peranti pemiteran ni fungsi dia ialah untuk mengubah tekanan refrigerant yang tadi dalam bentuk cecair ke bentuk cecair bertekanan rendah. Okey, cecair bertekanan rendah. Bila bertekanan rendah, suhu pun rendah juga. Suhu refrigerant yang keluar daripada peranti pemiteran ni akan rendah juga. Jadi bila dia masuk dekat penyejat, dia masuk dekat penyejat ni, gelung penyejat ni, refrigerant tadi dah berbentuk air, dia bentuk cecair, sejuk, suhu yang rendah, dan dimasuk dalam gelung penyejat ni, dia ambil haba lagi. Okey. Okey, dekat sini, dekat gelung penyejat ni dia akan perangkap haba. Kemudian haba akan pergi pada refrigerant. Bila udara yang keluar daripada penyejat ni akan kita akan rasa sejuk. Okey. Daripada udara yang masuk daripada suhu normal akan keluar daripada gelung penyejat dalam suhu yang sejuk. Okey. Dan di sini nanti kita akan rasa berair lah. Kita akan rasa berair. Okey. Kemudian proses tu berulang lah. Selepas daripada refrigerant lalu dalam gelung penyejat ni, dia akan keluar semula dan masuk ke dalam dia keluar dan masuk semula ke dalam pemampat. Dia akan masuk semula ke dalam pemampat. Dan proses ni berulang-ulang kali. Jadi refrigerant ni dia tidak akan habislah selagi sistem ni tak bocor. Selagi sistem pemaipan ni tak bocor, selagi itulah kalau 10 tahun lah dia kekal duduk dalam tu. Dia tak macam sistem enjin. Sistem enjin berbeza dengan sistem penyejukan penyamat udara ni. Sebab sistem enjin dia gunakan bahan api, petroleum ataupun diesel. Diesel tu habis, petroleum tu habis. Sebab tu cukup tempoh kita kena isi minyak. Tapi refrigerant dia tidak habis. Dia berputar dalam ni, cuma bentuk dia berbeza-beza pada setiap fasa komponen. Okey, keluar daripada pemampat dalam bentuk wap. Pergi kepada gelung peranti pemiteran ni, dia akan jadi dalam bentuk cecair. Okey, dan ada fasa dia panas, ada fasa dia sejuk, ada fasa dia bertekanan tinggi, ada fasa dia bertekanan rendah. Jadi kita dah belajar hari ini 4 komponen asas dalam kitar penyejukan asas, dan juga kita dah belajar bagaimana kitar penyejukan asas berfungsi. Okey, ingat semula 4 komponen kitar penyejukan asas. Yang pertama ialah tadi cikgu ajar ialah apa? Pemampat ni. Okey, kemudian kita ajar gelung pemeluap. Kemudian kita ajar peranti pemiteran, dan kita ajar
gelung penyejat. Okey. Di antara 4 komponen ni dia fungsi dia berbeza-beza kalau macam pemampat meninggikan tekanan. Okey, peranti pemeteran merendahkan tekanan. Okey. Kalau gelung pemeluap dia menyingkirkan haba. Okey, ni gelung pemeluap, dia singkirkan haba. Okey. Kalau gelung penyejat dia menyerap haba. Okay. Jadi itulah 4 komponen kitar penyejukan asas dalam sistem mampatan ataupun compression. Okey. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan cara dia bekerja. Jadi kita nak tengoklah dia punya cara bekerja dalam keadaan yang real lah. Jadi cikgu dah hidupkan sistem ni lah. Kita nak tunggu kompresor bergerak. Okey. Kita nak tunggu kompresor bergerak. Tunggu sebentar Okay, sekarang ni kita dah tengok portable aircon ni dah berfungsi Kalau kita tengok kat sini, pipe ni berais. Pipe ni berais sebab dia nak tunggu refrigerant masuk penuh ke dalam gelung penyejat. Okey. Kita tunggu dia sampai dah hilang ais, kemudian nanti dia akan berfungsi lah. Biasa. Dan kalau lah pipe-pipe ni berais lagi yang belah, sedotan ni, ni maknanya dia tak dapat udara yang cukup. Biasanya kalau sistem yang menggunakan refrigerant R22 ni, dia ada ais sikit sebelum dia berfungsi secara optimum. Kalau rasa kat sini pun dah start panas, rasa dekat keluar daripada udara yang keluar daripada kondenser ataupun gelung pemeluap ni pun dah rasa panas lah. Nanti cikgu akan tunjukkan suhu-suhu yang terbentuk pada setiap bahagian komponen ni lah. Suhu yang cikgu dapat 66 keluar daripada kondenser ataupun gelung pemeluap Okey, suhu yang masuk, udara yang masuk
udara yang masuk dalam 33 darjah lah. Okey, kemudian tengok suhu dekat gelung penyejat dalam 12 darjah. Kalau kita tengok suhu yang keluar daripada gelung daripada pemempat dalam 40 darjah lah. Okay. .48 darjah. Dia kalau lama lagi dia akan lagi panas lah. Kalau dia dah beroperasi secara optimum. Bayangkan dekat sini suhu yang untuk refrigerant dah jadi 48 ataupun 50 darjah. Dekat sini dia jadi suhu 8 darjah. 8 darjah ni. Okay. Nanti suhu yang masuk ke dalam gegelung yang masuk dalam kompresor pula dalam 23 darjah, 26 darjah. Jadi suhu berbeza-beza. Ha, 24 darjah. Okey, nanti suhu yang keluar daripada gelung penyejat juga berubah. Okey. Jadi 11 darjah. Okey, jadi 11 darjah. Jadi 11 darjah. Jadi sekali cikgu tunjukkan. Dalam 14 darjah macam tu lah. Jadi suhu berbeza-beza. Dan di setiap komponen bentuk refrigerant pun berbeza-beza lah. Bergantung pada suhu-suhu lah. Dan juga bergantung pada tekanan. Okey. Proses kita menjadikan asas ni mesti ada pergerakan refrigerant. Refrigerant ni fungsi dia dalam sistem penjadikan asas ni ialah untuk mengangkut haba. Untuk mengangkut haba kalau pada penyejat dan juga menyingkirkan haba pada pemeluap. Okey. Jadi kita tak boleh musnahkan haba. Yang kita boleh ialah memindahkan haba. Jadi refrigerant ni fungsi dia ialah mengangkut dan menyingkirkan haba pada bahagian-bahagian heat exchanger tertentu. Sebab tu dalam rumah kita rasa sejuk bukan disebabkan yang kita sebut gas ataupun refrigerant tu disemburkan, tetapi refrigerant ni fungsi dia ialah mengangkut haba. Inilah kitar penunjukan asas. Dan kitar penunjukan asas yang ditunjukkan pada hari ini ialah kitar penunjukan asas compression ataupun mampatan lah, mechanical compression. Okey. Nanti dalam slide yang cikgu tunjukkan tu dia ada tunjukkan lah jenis-jenis pemampat, jenis-jenis peranti pemeteran, jenis-jenis kondenser dan juga jenis-jenis pemeluap dan juga jenis-jenis penyejat. Okey. Saya rasa pipe ni berair lah. Basah. Okey.
Okey, itu saja untuk kelas cikgu pada hari ini. Dan kita akan beri soalan dalam Telegram nanti. Okey, nanti kita akan berjumpa lagi dalam satu lagi kelas praktikal, iaitu tebus guna ataupun recovery refrigerant.